Shalom saudara-saudara. 弟兄姐妹平安。 Hari ini kita akan merenungkan topik tentang murid yang saling mengasihi. 今天我们的主题就是彼此相爱的门徒。 Dan teks Alkitab yang akan kita baca adalah dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 hingga 35. 我们今天的经文取自于约翰福音13章31到35节。 Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 hingga yang ke-35 demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 约翰福音13章31到35节，他就是犹大。既出去，耶稣就说：“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子，并且要快快的荣耀他。小子们，我还有不多的时候与你们同在，后来你们要找我，但我所去的地方你们不能到。这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。 Sampai demikian jauh pembacaan firman yang berbahagia mereka bukan yang membaca, mendengar, tapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. 我们读经到此，读经的、思考的，甚至执行在日常生活中的，有福了。 Saudara, ada seorang penulis buku, seorang profesor dan seorang aktivis politik yang bernama Elie Wiesel. Saudara pernah mengatakan satu kalimat yang seperti ini. 弟兄姐妹，一个政治家，他也是一个作者，还有呢，他也是一个博士。 他说了这么一句话 Lawan dari kasih bukanlah kebencian, tetapi ketidakpedulian. 爱的反面或者反义词不是恨，而是冷漠。 Saudara, kita sering berpikir lawan dari kasih adalah kebencian. 弟兄姐妹，我们常常会想，爱的反义词是恨。 Saya mengasihi buktinya adalah saya tidak membenci. 我爱的证据就是我不恨他。 Tetapi kalimat dari Elie Wiesel ini mengingatkan bahwa ketidakpedulian itu adalah salah satu bentuk utama kita tidak mengasihi atau mencintai. 但是艾利维瑟给我们提出重要的一点，就是我们不理不睬、不理他或者对他冷漠，就是我们不爱他。 Saudara bayangkan kalau ada seorang ayah berkata begini, aku mencintai keluargaku. 我们可以想象一个爸爸对他的家人说：“我爱你们。” Tetapi dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di keluarganya. 但是他完全对一切发生在家庭里面的都不理不睬， Dia tidak peduli dengan bagaimana kehidupan istri dan anak-anaknya. 他不理睬都不管他妻子和孩子们怎么生活， Dia tidak peduli dengan bagaimana keadaan finansial keluarganya. 他不管就是家庭的钱财怎么样， Dia tidak peduli bagaimana kesehatan anak dan istrinya. 他也不管那个家人的健康怎么样。 Maka seorang ayah yang seperti ini seharusnya tidak pantas berkata, aku mencintai keluargaku. 所以这种父亲呢，他没有资格说他爱他的家人， Karena lawan dari kasih itu bukan kebencian, tetapi ketidakpedulian. 因为爱的反义词不是恨，而是不理他，不理不睬。 Saudara tahu cerita perumpamaan orang Samaria yang baik hati. 弟兄姐妹知道撒玛利亚人的这个比喻。 Saudara, sebelum memberikan perumpamaan itu, Yesus menyampaikan tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. 在耶稣还没有讲述这个撒玛利亚人的故事的时候，他先说了要爱，去爱谁？爱主，爱他人。 Lalu ada yang bertanya, siapa sesama itu? 然后有人就问了他，谁是
我的邻居。 Lalu Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini. 然后耶稣就讲述了这个良善的撒玛利亚人的故事。 Saudara perhatikan seorang imam melihat orang Yahudi yang dirampok dan dalam keadaan setengah mati, lewat aja nggak peduli. 我们记得有个祭司看到这个犹太人这么苦了，这么痛苦了，都是经过不理。 Seorang Lewi juga lewat saja tidak peduli. 一个利未人经过的时候也不管他。 Yesus baru bicara tentang hukum kasih. 耶稣刚说完这个爱的诫命， Lalu dalam cerita itu seorang imam, seorang Lewi yang saya percaya tahu hukum kasih, nggak peduli dengan orang yang perlu ditolong. 接下来的例子就是一个祭司和一个利未人，我相信他们不可能不知道爱的诫命，但是就这样经过了。 Saudara bayangkan kalau banyak ketidakpedulian di masyarakat ini, di keluarga ataupun di gereja. 我们可以想象，如果在我们社群里或者我们在教会中，很多这个不理睬、冷漠的事件。 Saudara, Elie Wiesel yang menuliskan kalimat ini adalah seorang yang selamat dari peristiwa bencana besar yaitu Holocaust, peristiwa ketika orang Yahudi dibantai oleh negara Jerman. 这个艾利维瑟这个人就是纳粹大屠杀的时候，是其中一个的幸存者。 Maka dia mengatakan dosa ketidakpedulian yang menyebabkan peristiwa Holocaust itu terjadi. 所以他说，纳粹大屠杀的这个原因，是因为人与人之间互相不理睬。 Dosa ketidakpedulianlah saudara yang membiarkan orang miskin berbaring kelaparan di depan pintu orang kaya. 就是因为我们有这个不理睬的罪，所以呢，有钱人在他门前有穷人无能的人躺着，他都不理。 Saudara, dosa ketidakpedulianlah yang menghalangi kita ini untuk memperhatikan dan mengasihi orang yang memang membutuhkan bantuan kita. 这就是不理睬的罪，使得我们不去爱需要我们的人。 Bayangkan kalau banyak ketidakpedulian 我们可以 di 想 gereja. 象，我们可以想象教会中如果是这么多的不理睬的事件， Bayangkan kalau satu gereja di mana anggota-anggotanya itu tidak peduli, bersikap masa bodoh aja. 我们可以想象，就是在一个教会，如果互相冷漠、不理睬、不互相关心，会怎么样？ Bayangkan kalau anggota-anggota gereja tidak peduli gereja maju atau tidak. 我们可以想象，会友们都不理睬我们的教会要不要进步。 Bayangkan kalau anggota-anggota gereja tidak peduli, bersikap masa bodoh, gereja punya uang atau tidak. 我们也想象，我们教会的会友都不理睬我们教会有没有资金。 Saudara, mari kita renungkan apa yang Yesus katakan dalam perikop yang tadi kita baca. 我们要思考一下，耶稣在刚才我们念的那段经文所说的。 Yesus berkata pada para muridnya bahwa tidak lama lagi dia akan pergi. 耶稣说他在他们之间的时间不长了。 Yesus tahu dia akan mati dan akan segera meninggalkan para murid. 耶稣知道他不久的将来会死，会离开门徒们。 Yesus tahu dia tidak akan bersama dengan mereka lagi. 耶稣知道他不会再跟他们在一起， Maka Yesus menyampaikan sesuatu yang penting sebelum dia pergi. 所以在走之前，耶稣就对他们说重要的事， Sesuatu yang harusnya menjadi prioritas dalam kehidupan para murid waktu mereka hidup bersama. 就是应该为门徒们生活中优先的事项。 Dan Yesus mengatakan ini, aku memberikan perintah baru pada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 耶稣是这么嘱咐他们的：我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。 Saudara, Yesus bukan bicara tentang kasih secara umum untuk semua manusia. 耶稣这里指的不是泛指对众人的爱， Tapi Yesus bicara kasih yang secara khusus diwujudkan di dalam internal kalangan komunitas murid-muridnya ini. 耶稣指的是针对内部的，就是门徒之间的互相爱， Saling mengasihi. 彼此相爱。 Yesus mengatakan ini perintah. 耶稣说这是一条命令。 Saudara, kalau perintah itu saudara tahu jelas ini bukan sekedar Yesus memberikan usulan. 命令不是建议， Yesus bukan memberikan nasihat. 命令也不是劝说。 Yesus bukan memberikan pilihan pada kita sesuai dengan kita pilih mana yang kita mau lakukan atau tidak. 命令也不是选项，就不让我们去选我们想做哪一项。 Perintah berarti satu kewajiban, satu keharusan.
命令就是必须做的义务。 Yesus memberi perintah. 耶稣给的是命令， Artinya saudara, Yesus memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. 意思就是耶稣命令我们必须得去做， Kita tunduk pada otoritas Yesus. 我们要顺服他的权威。 Kita bukan tuan atas hidup kita sendiri. 我们不是我们自己生命中的主人， Kita tidak bebas untuk hidup semau kita sendiri. 我们不是自由的可以进行我们的生活。 Saudara, Yesus pernah berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. 耶稣这样说过：如果你爱我的话，你就会遵守我的命令； Kalau mengasihi aku, engkau akan turuti perintah-perintahku. 你若是爱我，你就会遵守我的命令。 Jadi ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan atau tidak. 所以呢，遵守顺服就是我们爱不爱他的证据。 Saudara, bayangkan kalau orang mengatakan, wah aku mengasihi Tuhan, tapi aku nggak peduli dengan perintah-perintahnya. 想象一下，如果人说我爱神，但是我不管他所有的命令。 Kembali kepada kutipan tadi dari Elie Wiesel. 我们再看 Elie Wiesel 的引言， Aneh sekali kalau orang mengatakan, aku mengasihi Tuhan, tapi aku nggak peduli dengan firman-Nya. 很奇怪是吧？如果一个人可以说我很爱神，但是我不管他的话。 Maka ketika para murid ini menjalankan perintah ini, sesungguhnya mereka tuh menyatakan kasih mereka pada Tuhan. 所以当门徒们遵守这个命令的时候，就说明了他们对神的爱的证据。 Dan ini ada perintah yang baru. 这是新的一条命令。 Apa artinya baru? 什么叫做新？ Sudah baru itu bukan berarti gini, sebelumnya nggak pernah ada. 新不意味着以前没有过， Sudah pernah ada ajaran tentang kasih. 因为爱的教导本来就有过。 Di Imamat pasal yang ke-19, Musa mengajarkan pada bangsa Israel, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. 因为利未记19章18节，摩西教导过以色列人，你要爱人如己。 Yesus juga pernah mengajarkan sebelumnya, yaitu kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. 耶稣也教导过我们要爱神、爱人如己。 Jadi saudara, bukan sesuatu yang baru sebenarnya. 所以这个本来不是一个新的事项， Tetapi kenapa Yesus mengatakan ini perintah baru? 但为什么耶稣称它说新的命令？ Kenapa Yesus mengatakan ini perintah baru? 为什么耶稣说新命令？ Jadi paling tidak ada dua alasan. 起码有2个原因。 Kenapa ini disebut perintah baru? 为什么耶稣称它为新的命令？ Yang pertama, 第一， saudara, ini perintah baru karena apa? Ini perintah yang diberikan kepada satu komunitas baru yang dibentuk oleh Yesus sendiri. 因为这个命令是面向一个新的团体，就是耶稣自己所组成的。 Saudara, komunitas baru ini adalah komunitas para murid, para pengikut Yesus. 这个新的团队是门徒们，就是信耶稣的、跟随耶稣的门徒们。 Yesus jelas sekali berkata begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Supaya apa? Supaya kamu saling mengasihi. 耶稣明确的说：“我赐给你们新的命令，给你们，乃是叫你们彼此相爱。” Kata kamu di sini jelas menunjuk pada para murid kan? 这里的你们很明确的是指门徒们。 Saudara, kalau perhatikan pembacaan tadi, saudara, ini para murid yang setelah Yudas pergi. 要是我们注意的话，我们就知道这些门徒就是犹大离开之后的一群。 Yudas bukan masuk dalam kategori murid yang benar, murid yang sejati. 犹大不包括在一个真正的门徒里面。 Setelah Yudas pergi, baru Yesus mengatakan ini. 犹大离开之后，耶稣才说出这个命令。 Yesus tidak akan memberikan perintah ini pada orang yang bukan dalam komunitasnya. 耶稣不会向不在这个团队里面的人发出这个命令。 Jadi saudara, komunitas baru adalah komunitas di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus. 所以这个新的团体意味着真正的信耶稣、跟随耶稣的人。 Maka di ayat yang ke-35 Yesus berkata begini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. 所以35节耶稣再继续说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。” Tanda dari komunitas baru adalah saling mengasihi. 这个新的团队的标志就是彼此相爱。 Kalau orang melihat kehidupan komunitas orang percaya ini, saudara, apa yang mereka lihat? 如果众人看见这个团队的日常生活，他们会看见什么？ Apakah betul terlihat mereka ini saling mengasihi? 他们真正会看出来他们彼此相爱吗？ Saudara, inilah komunitas perjanjian baru. 这个团体叫做新约的团体， Ini adalah komunitas orang-orang yang mendapatkan hidup baru melalui Kristus. 这就是透过耶稣基督得了新生命的人一个群体。 Dan salah satu tanda hidup baru adalah kasih.
新生命的其中一个标志就是爱。 Jadi kasih menjadi karakteristik dari komunitas baru ini. 所以爱就是这个新团体的一种标志。 Saudara, tadi saya katakan bahwa Musa pernah mengajarkan kepada bangsa Israel tentang hukum kasih, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. 弟兄姐妹，刚才我提到摩西教导过以色列人要爱人如己。 Tetapi setelah di imamat ini, hukum ini cuma diberikan khusus untuk siapa? Bangsa Israel. 但是在利未记记载的这个诫命，就是专门面向以色列人。 Maka di Imamat 19 dikatakan janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 所以前面说的一句话就是不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。 Di perjanjian lama cuma sempit sekali, satu bangsa, satu suku, yaitu Israel. 在旧约，这个爱的范围非常狭窄，就是只针对以色列民、以色列国。 Tetapi kita tahu komunitas baru yang dibentuk Yesus adalah komunitas yang terdiri dari orang-orang dari berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai strata, berbagai latar belakang yang berbeda. 但是我们知道，就是耶稣自己组成的新群体。 是一个新的背景都不一样的，他们在社会的阶级，他们的各种部落、各种民族都在内。 Komunitas baru ini bukan hanya terdiri dari satu suku, satu bangsa, itu bangsa Yahudi. 它不单单包括一个部落、一个民族，就是以色列人， Tapi dari berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai orang yang berbeda. 而是各种各样不同的民族部落。 Jadi Yesus tidak mengajarkan kasih yang eksklusif, yang ditujukan hanya kepada orang-orang segolongan atau sebangsa. 所以耶稣并不教导，就是只对于一个民族或者一组的人的排他性的爱。 Saudara, ketika kita masuk dalam satu komunitas gereja, komunitas orang percaya, saudara, di gereja inilah kita menemukan orang-orang yang berbeda dengan kita. 当我们进入教会的时候，这个信徒的团体，我们就会发现有各种各样与我们背景不同的人。 Kita menemukan orang-orang yang tidak sama sukunya atau bangsanya dengan kita. 我们会发现有很多人是跟我们背景、部落不一样的。 Kita menemukan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. 我们也会发现有很多人观点跟我们不一样。 Tapi justru sesudah dalam konteks seperti inilah kasih itu harus ditunjukkan. 但就是在这样的环境下，我们的爱必须得表现出来。 Kita tidak dipanggil untuk mengasihi hanya orang-orang yang sama atau orang-orang yang sepaham dengan kita atau yang kita sukai. 神不呼召我们来单单爱跟我们相同的，或者观点跟我们一样的，或者我们喜欢的人而已。 Di gereja kita akan menemukan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dengan kita. 在教会我们会看见有很多背景跟我们不一样的人。 Di gereja kita akan menemukan ada orang yang lebih sulit dikasihi daripada orang lain. 在教会我们也可以发现，有些人真的很难去爱。 Di gereja kita akan menemukan orang-orang yang menjengkelkan kita. 我们会发现，有些人常常会使我们就是很恼火。 Di gereja saudara akan menemukan orang-orang yang mungkin tanda kutip aneh tingkah lakunya. 我们也会发现很多就是行为奇怪的人。 Bahkan di gereja kita akan menemukan orang-orang yang pernah menyakiti kita. 甚至我们也会遇到伤害过我们的人。 Orang-orang seperti ini pun patut dikasihi. 这些人也值得去爱。 Saya percaya sebagian besar sudah tahu Paulus pernah menulis 1 Korintus 13 satu pasal khusus bicara kasih. 我相信弟兄姐妹也很熟悉，保罗写过一章，就是哥林多前书13章，专门写的爱。 Paulus mengatakan kasih itu sabar, baik hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri. 保罗这里说，爱是恒久忍耐，又是恩慈，他不嫉妒，不自夸，不张狂。 Saudara, cukup sering pasal tentang kasih itu dikutip di waktu acara pernikahan atau di waktu acara Valentine misalnya. 这个关于爱的章节，常常在情人节的时候或者婚姻典礼的时候来引用。 Tapi Paulus menuliskan pasal itu bukan berbicara tentang hubungan pria dan wanita. 其实保罗写这个章节不是谈男女之间的那种爱，
Tapi Paulus bicara hubungan antara orang-orang percaya di satu gereja. 保罗讲的是教会里面会有的关系， Dan ini ditujukan untuk gereja Korintus. 而这个是面向哥林多教会写的。 Kalau saudara ada waktu membaca surat 1 Korintus, saudara bisa tahu bagaimana keadaan gereja Korintus. 要是我们好好看哥林多前书，我们就可以理解哥林多教会的背景。 Itu gereja yang penuh permasalahan. 这个教会是充满问题的教会， Terjadi pertengkaran, perselisihan. 很多争执纠纷， Bahkan terjadi perpecahan. 甚至分裂。 Kepada gereja yang seperti ini Paulus tuliskan pasal 13. 针对这么一个教会，保罗写了哥林多13章。 Artinya di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal pun Paulus minta kasih harus dipraktekkan. 这意味着在很不理想的环境下，爱也要实行。 Maka saya setuju ada orang pernah menuliskan kalimat seperti ini. 所以我非常赞同有一个人写过这句话： Siapapun dapat mengasihi gereja yang ideal, tantangannya adalah mengasihi gereja yang real, yang sesungguhnya, yang sebenarnya. 任何人都能去爱理想的教会，但是挑战就是去爱真实的教会。 Kalau kita menemukan gereja yang baik, sempurna, ideal, sudah gampang mengasihi gereja seperti itu. 如果我们看见一个教会是非常的好、非常的理想、非常的完美，很容易让我们去爱。 Tapi gereja yang real, yang sebenarnya adalah gereja yang tidak ideal. 但是真实的教会其实是不理想的， Seperti gereja di Korintus, gereja yang mungkin bisa penuh perpecahan, persaingan, pertengkaran. 就像哥林多那个教会，他们发生的是纠纷，很多问题，而且会分裂。 Saudara, kita ini bisa kecewa dengan orang lain di gereja kita. 弟兄姐妹，我们实在的在教会，别人会让我失望。 Kita bisa merasa discouraged dengan orang-orang di gereja kita. 我们有时候也甚至会感到很沮丧。 Kita bisa merasa tidak puas dengan orang-orang di gereja kita. 我们也许会对其他的会友感到不满意。 Dan itu mengingatkan saudara dan saya bahwa mengasihi, saling mengasihi itu ternyata tidak mudah. 这会提醒我们，原来彼此相爱很不容易做到。 Jikalau seseorang baik, sempurna, dan menuruti kemauan kita, gampang mengasihi orang seperti ini. 要是一个人又善良又好，又顺服我们所要的，满足我们的需要，很容易去爱他。 Tetapi kasih yang sejati adalah kasih yang dinyatakan terlepas dari bagaimana respon orang yang dikasihi. 但是真正的爱是不管那个人的反应如何，我们还是继续去爱。 Kita tidak mengasihi sesama anggota gereja hanya karena mereka lovable, karena mereka patut dikasihi. Kita tetap mengasihi mereka ketika mereka unlovable. 我们去爱其他的会友，不是因为他们可爱或者值得爱，我们爱他们，甚至因为他们不可爱。 Kita tidak hanya mengasihi atau tidak hanya berdoa, memberikan dorongan untuk para rohaniwan, para majelis, hanya karena mereka sepaham dengan kita atau melakukan hal-hal yang kita sukai. 我们不是我们不是当执事们或者神仆们所策划的、所行的，我们都赞同的时候，才支持他们，才为他们祷告。 Kita tetap mengasihi mereka, memberikan dorongan pada mereka sekalipun mereka tidak sepaham dengan kita. 当他们跟我们观点不一样的时候，我们还仍然继续支持他们，为他们祷告。 Itulah bedanya antara menyukai dan mengasihi. 这就是喜欢跟爱的区别。 Menyukai adalah masalah preferensi pribadi. 喜不喜欢就是个人做的选择， Tetapi mengasihi adalah masalah ketaatan pada Kristus dan firman-Nya. 但是爱就是顺服基督耶稣和神的话语。 Saudara, ini alasan pertama kenapa disebut perintah baru. 这就是第一个原因，为什么主耶稣称这个命令为新命令？ Karena diberikan untuk komunitas baru yang dibentuk oleh Yesus sendiri. 因为是面向这个新团体，乃是耶稣自己所组成的团体。 Maka setelah Yesus pergi, gereja terbentuk. 所以当耶稣离开世界的时候，教会就开始形成了。 Inilah komunitas yang dimana hal saling mengasihi harus dipraktekkan. 这个团体里面就是要执行爱。 Kedua, 第二点， kenapa disebut perintah baru? 为什么说是新命令？ Karena ini perintah yang didasarkan pada pola model kasih yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. 因为这个命令的基础就是耶稣基督所做出的典型的爱为榜样。
ajaran untuk mengasihi orang lain bukan ajaran baru bagi para murid saat itu. 对当时的门徒们爱他人这个教导，其实不是新的教导。 Tetapi bagaimana mereka mengasihi, itulah sesuatu yang baru yang Yesus ajarkan. 但是他们应当如何去爱，这才是新的内容。 Dan Yesus berkata begini, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 耶稣这么说：“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。” Saudara, kasih Kristus itulah yang menjadi pola, menjadi model, menjadi standar bagi kasih para pengikutnya. 基督耶稣自己的爱成为了他门徒们的典范，成为他们的榜样。 Saudara, inilah yang membedakan dengan kasih versi ajaran kasih yang sebelumnya. 这就是与之前关于爱的教导的重要区别。 Para murid sebelum diajar oleh Yesus tahu bahwa mereka harus mengasihi sesama. 耶稣还没有发出这个命令的时候，门徒们已经知道要爱人如己。 Tapi sekarang Yesus mengajarkan sesuatu yang baru, kasihilah sebagaimana aku mengasihi kamu. 但是现在耶稣发出新的挑战，就是你要爱人像我爱他们一样。 Saudara, penulis surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 menuliskan seperti ini. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 约翰一书的作者这样描述爱：主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。 Kalau ingin mengenal apa itu kasih, lihatlah salib Kristus. 如果你要认识什么叫做爱，你就要往耶稣的十字架上看。 Intisari kasih itu terlihat di kayu salib. 所以十字架上是爱的精髓。 Dan Yesus memberikan nyawanya itu bukan karena terpaksa, 他舍命不是被迫的， tetapi karena sukarela dan karena kasih. 是因为他自己的意愿，是因为他的爱， Dia rela mati demi orang lain. 他要为他人舍命。 Itu satu tindakan pengorbanan, tindakan kasih yang tinggi sekali. 所以这个是至高至上的爱的行为。 Saudara, Yesus bukan hanya sekedar bicara kasih secara teoritis, 耶稣不单单是理论上谈爱， tetapi dia mendemonstrasikannya, dia betul-betul melakukannya, mati bagi saudara dan 但 saya. 他自己表现出来，他自己做个示范，他为他爱的人牺牲自己 Nah, 的生 saudara, 命。 model pola kasih seperti ini yang Yesus kemudian jadikan sebagai standar, sebagai contoh, sebagai teladan untuk kita saling mengasihi. 这种爱的模型是耶稣要我们达到的，让我们自己去追求的标准，自己去追求的榜样。 Dengan kata lain saudara, kasih kita terhadap satu yang sama lain harus ditandai dengan sacrificial love ini, kasih yang bersifat berkorban ini yang telah Yesus tunjukkan. 换句话来说，我们的爱要有一个标志，就是像耶稣所表达的牺牲的爱。 Saya percaya pengorbanan Yesus minta, saudara, mungkin tidak banyak diminta untuk mati bagi orang lain. 我想耶稣会很少要求我们为他人而死。 Tidak banyak di antara kita diminta untuk mati bagi orang lain. 我们当中也许会很少，耶稣呼召要我们为他人而死。 Tetapi mungkin kita dituntut untuk berani, tanda kutip, mengalami kematian-kematian kecil ketika kita rela mengesampingkan harga diri kita, kesukaan kita, rasa keistimewaan kita. 但是耶稣也许会要求我们，就引号里面说小小的死亡，什么意思呢？就是让我们可以舍去，让我们可以牺牲我们自己的身价、我们自己的爱好、我们自己的利益，来为他人牺牲。 Ada satu artikel yang saya pernah baca bicara tentang kasih. 有一个文章我读过，是关于爱的。 Dan orang itu mengatakan begini, 这个作家是这么说的： waktu engkau mengasihi orang lain, 当你爱别人的时候， engkau harus siap bahwa engkau mungkin mengalami bukan kebahagiaan berkat, tetapi mengalami luka. 你要预备好心，也许你得到的不是幸福感，而是受伤。 Menjadi orang yang vulnerable, orang yang terbuka dengan luka. 你自己要愿意成为一个脆弱的人，就是很容易被伤害的人。 Siapkah kita ketika kita mengasihi ternyata yang dibalas ke kita bukan kebahagiaan, berkat, kebaikan, tetapi luka? 我们有没有准备好？当我们去爱的时候，反应
不是幸福感，而是刺伤，而是伤痛，而是痛苦。 Yesus cukup sering mengalami itu. 耶稣常常经历这种爱。 Yesus mengasihi orang berdosa, 耶稣爱罪人， tapi orang berdosa masih sering melukai dia. 但是罪人往往刺痛他。 Tetapi sekalipun Yesus terluka, dia tetap mengasihi. 然而他他受伤之后，还继续去爱。 Saudara, itulah esensi kasih. 这就是爱的本质， Kesediaan untuk bertindak demi kepentingan terbaik orang lain. 就是愿意为他人最好的需要来牺牲自己。 Itulah esensi kasih, kesediaan untuk menyerahkan apa yang berharga bagi hidup kita untuk bisa memperkaya kehidupan orang lain. 这就是爱的本质。我们愿意交上，我们愿意失去在我们生活中有价值的东西，是为了丰富他人的生活。 Saudara, kalau saudara dan saya jujur, waktu kita membandingkan kasih kita dengan kasih Kristus, baru kita sadar betapa egoisnya kita, betapa selfishnya kita ini di dalam mengasihi. 要是你和我诚实的话，只是当我们和基督的爱相比较的时候，我们才会醒悟到，我们的爱是十分自私，十分自我为中心。 Ketika kita membandingkan kasih kita dengan kasih Kristus, saya percaya tidak ada satu orang pun di kita yang akan berani berkata, oh, saya sudah menjalankan perintah baru itu dengan baik. 当我们比较自己与基督的爱的时候，我相信没有一个人敢说：“哦，我已经把新的命令执行得很好了。” Saudara, Yesus memberikan standar, memberikan model, bukan menuntut kita sempurna. 耶稣给我们标准，设给我们一个模型，不是要我们完美， Kita tidak mungkin sempurna dalam mengasihi. 因为我们并不可能在爱方面完美。 Tetapi kalau tidak ada model, tidak ada standar, kita bisa rasa puas, cepat puas dengan apa yang kita lakukan. 但是如果没有典范、没有榜样、没有标准的话，我们就会自我满足。 Kita bisa merasa begini, oh saya mengasihi kok, buktinya mana? Saya nggak membenci dia. 我们就会觉得我已经爱着他了，证据呢？我不恨他呀。 Padahal saudara kita menjadi orang yang tidak peduli dengan orang itu. 其实我们对他不理不睬。 Sekali lagi kutipan awal tadi dari Elie Wiesel, lawan dari kasih bukan kebencian, melainkan ketidakpedulian. 所以我要再引用一下艾利维瑟在当初的刚才的引言，就是爱的反义词不是恨，而是不理不睬。 Maka jangan pakai standar atau model kasihnya manusia untuk membandingkan dengan kasih kita. 所以不要用世人的标准、世人的模范来比较自己的爱。 Atau misalnya saudara kita bandingkan dengan contoh model yang lebih buruk dari kita. 或者我们往往就是以更糟糕的例子来比较自己， Lalu kita merasa, oh saya jauh lebih baik dari orang itu. 所以我们往往会感到我们比他好得多呀。 Tapi coba bandingkan dengan kasih atau modelnya Kristus nih. 但是我们要以基督的标准来比较， Baru kita menyadari betapa selfishnya, egoisnya, atau betapa sangat kurangnya kasih kita. 我们才会深深的感受到我们的爱的确是那么缺的那么多。 Kita bisa berselisih pendapat dengan seseorang di gereja, kemudian seumur hidup tidak mau ngomong lagi dengan orang itu. 我们往往会在教会中跟人争论之后，一辈子不再跟他说话。 Kita tidak pernah mendoakannya, tidak pernah mau bersedia mengampuni. 我们没有为过他祷告，也没有饶恕过他。 Saudara, itu mengingatkan baru saudara saya pada waktu kita memperbandingkan dengan kasih Kristus dengan model standar ini, kita sadar betapa masih jauhnya saudara kita ini dalam hal saling mengasihi. 所以，当我们把自己的爱与耶稣的标准比较的时候，我们才知道我们落得太远了。 Tapi mari kita terus belajar. 但是我们还要继续努力的学习。 Kita sering mengatakan kan, saya mau menjadi serupa dengan Kristus. 我们常常会说，我们要像基督一样。 Mari kita juga praktekkan dalam hal saling mengasihi. 所以我们也要执行在爱行那里。 Ada seorang pembicara dan penulis buku yang terkenal bernama Bob Joff. Saya tidak tahu dia orang Kristen atau bukan, tapi dia pernah berkata begini, kasihilah satu sama lain. Kita tidak memerlukan lebih banyak instruksi, kita memerlukan lebih banyak contoh. 有一个作者和演说家，叫做 Bob Joff， 我不知道他是不是基督徒，但他说了一句，就是我们要彼此相爱，因为我们需要的不是更多的指示，而是更多的例子。
khotbah, ceramah tentang kasih mungkin cukup sering di gereja. 关于爱的演说，关于爱的讲道，在教会里面很多很多。 Kita tidak memerlukan lebih banyak instruksi terus diajar, diingatkan terus. Ayo saling mengasihi. 其实我们不需要更多的指示、更多的提醒、更多的触动。 Dia mengatakan kita perlu contoh. 他说我们需要的是例子。 Saya membuka dengan kutipan ini dari Elie Wiesel tadi. 我是以 Elie Wiesel 的话来开这个讲道。 Dia mengatakan lawan dari kasih bukan kebencian melainkan ketidakpedulian. 他说爱的反义词并不是恨，而是不理睬。 Kalimat berikutnya dia mengatakan begini. 接下来 Action is the only remedy to indifference. Tindakan itulah merupakan satu-satunya obat untuk ketidakpedulian. 接下来的一句话原来是这样，他说行动是不理睬或者冷漠的唯一救药。 Saudara, satu kali ada sebuah tulisan, saudara mungkin pernah makan di restoran Chinese, mungkin apakah di Indonesia atau di negara lain. Setelah selesai itu ada dibagikan fortune cookies, kue keberuntungan yang kita buka lalu di dalamnya ada kertas. 弟兄姐妹，要是你们在不管在印尼或者国外的这个中国饭馆吃饭的时候，有时候就是在结束之后会给你们发一个叫做幸运饼，里面剥开会有一个小纸条。 Satu kali ada seorang menerima fortune cookies itu membukanya, lalu tulisannya seperti ini. 有一次，一个人接到这个幸运饼的时候，剥开，然后他发现的是这一句话： Dunia yang berbeda tidak dapat dibangun oleh orang yang tidak peduli. 不一样的世界不可能是冷漠的人来建立的。 Saudara, dia mengingatkan kita nggak akan bisa mengubah dunia jika orang-orang tidak peduli untuk mengubahnya. 他这句话提醒我们，我们不可能改变世界，如果我们一直都不理睬。 Kalau saya boleh pinjam kalimat orang ini, 要是我可以借用这个人说的一句话， saya akan mengatakan gereja yang berbeda tidak dapat dibangun oleh orang-orang yang nggak peduli. 我可以说，更美好的就是不一样的教会，不可能是不理不睬的人建立的。 Kita ingin gereja berubah, gereja berbeda, gereja bertumbuh. 要是我们希望教会改变，教会成长，教会变不一样， Tetapi itu tidak akan terjadi kalau di dalamnya orang-orangnya nggak peduli. 这个不可能实现。若是在里面的人都是不理不睬的。